Malaysia mengambil Master Degree of Advanced Computer Science di University of Manchester, UK. Juga mempunyai Dr. Falsafah dalam Cyber Security in Automotive daripada Universiti Kuala Lumpur. Dan sekarang sedang mengambil persijilan syariah di KTDKL. Dan kini beliau tinggal di Pulau Pinang dan sudah dikurniakan Allah seorang cahaya mata, insyaAllah. Jadi Kak Ana, pada tengah hari ni apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih. InsyaAllah semangat tengok Kak Ana. Alright. Jadi berikut merupakan biodata kedua-dua ahli panel kita. Jadi tanpa memanjangkan kalam, kita akan teruskan dengan forum kita pada tengah hari ni. Tengah hari ke pukul 3 ni, petang lah kot lah. Jadi forum kita akan ada dua sesi. Sesi yang pertama, sesi di mana panel akan berikan penyampaian, dan sesi yang kedua merupakan sesi soal jawab. Jadi untuk setiap panel, untuk sesi yang pertama kita peruntukkan dalam 30 minit lah, insyaAllah. Jadi kita terus saja kepada panel kita yang tak sabarlah kita dengar, lebih dekat di hati kita, kita panggil Umi lah kan. InsyaAllah untuk Umi, jadi soalannya ialah direct je moderator ni. Soalan untuk Umi kan, Umi dah dididik di Matri ni dah lama. Dulu pun kita maklum lah Umi merupakan dah lalui fasa 2 tahun di tarbiyah di khassah, kemudian belajar dan kembali mengajar di Matri. Jadi bila dah keluar daripada Matri ni, apa pandangan Umi berkenaan proses tarbiyah ni? Adakah sekadar 5 tahun yang kita duduk dalam proses tarbiyah ni cukup atau macam mana? Dan bolehkah Umi kupas sikit tentang bagaimana kehidupan seorang muslimah sebenar seperti yang digariskan oleh Islam, insyaAllah. Jadi lebih kurang ada 2 soalan lah situ, pendapat berkenaan tarbiyah dan juga berkenaan kehidupan seorang muslimah yang sebenar, insyaAllah. Jadi tanpa memanjangkan kalam, saya serahkanlah kepada panel kita yang pertama. Alhamdulillah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Clear ke suara Umi? Clear insyaAllah. Ya, alhamdulillah. Suara kedengaran muda. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana minal muslimin. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Terima kasih anak pengurusi majlis. Mudah-mudahan sentiasa diberi ketabahan, ditambah ketabahan dari hari ke hari. Ukhti Farhana yang disayangi, yang sedang meneruskan usaha-usaha memperbaiki lagi diri sehingga menjadi muslimah, mukminah yang solehah insyaAllah, untuk mengembangkan Islam lagi. Jealous lah Umi dekat Farhana, ada masa untuk dapat teruskan belajar setinggi-tingginya untuk Islam. Mudah-mudahan anak-anak yang lain dapat mencontohi Kak Farhana kita ni, dan seterusnya anak-anak yang Umi sayangi semua. Sebenarnya dari mula masuk tadi, air mata kat kerongkong. Sebab rasa terlalu rindukan kamu semua. Dan rasa bersyukur kerana anak-anak masih lagi berada dalam suasana yang baik insyaAllah. Dan Umi rasa anak-anak ada Allah dalam hati, dan itulah yang murabbi harapkan, apabila di mana sahaja berada, dalam apa keadaan, anak-anak masih terbina hubungan dengan Allah. Itulah sebenarnya hadiah yang paling istimewa seorang ibu ataupun seorang murabbi. Jadi kekekalan dalam tarbiyah sangat utama daripada segala-galanya yang ada di atas muka bumi ini. InsyaAllah. Umi nak share skrin boleh? Umi cuba.
Sekejap. InsyaAllah untuk menjawab persoalan yang diutarakan kan, insyaAllah Umi adalah sedia sikit sebab takut lari daripada tajuk kan. Boleh nampak ke anak-anak? Okey, kalau ditanya pada soalan tadi kan, soalan yang Anisah tanyakan tadi kan, sebenarnya kekal dalam tarbiyah, inilah perjuangan kehidupan kita sebenarnya kan. Kalau kita tak perjuangkan tarbiyah, Umi tak tahulah apa yang akan jadi pada diri kita kan. Dan rasa kehidupan ini pun sebenarnya berkisar pada bagaimana cara untuk mengekalkan diri dalam tarbiyah kan. Cuba kita tengok setiap hari kita mohon pada Allah kan, anak-anak yang dikasihi, setiap hari kita doa ke Allah, ihdinas siratal mustaqim kan. Ya Allah, bimbinglah aku, didiklah aku, tunjukkanlah aku ya Allah jalan istiqamah, mustaqim. Mustaqim ni istiqamah kan, kekal dalam tarbiyah, kekal dalam keimanan, kekal dalam ketakwaan, kekal berada dalam keredaan Allah. Bukankah kan, kita amat memerlukan kekekalan dan keistiqomahan kita. Sebab itulah setiap hari kita berdoa pada Allah. Tu tak kira solat sunat kan. Cuba anak-anak hayati. Sebenarnya setiap hari yang kita ungkapkan kan, ihdinas siratal mustaqim kan, sebenarnya apa maksud dia kan? Bukankah maksud dia, ya Allah kan, kekalkanlah ya Allah aku dalam tarbiyah, tunjukkanlah aku jalan yang benar, istiqamah dalam mendidik diri, istiqamah dalam keredaanmu, istiqamah dalam memilih jalan kebaikan, istiqamahkanlah aku dalam ketakwaan kan. Jadi tamatlah keredaan Allah jika kita berhenti mentarbiyah diri. Dan tamatlah keredaan Allah jika kita meninggalkan tarbiyah. Memang kita selalu sebut kan, tarbiyah bukanlah segala-galanya, tapi segala-galanya ada pada tarbiyah kan. Bagaimana kita nak menghadapi kehidupan ini tanpa kita mendapat petunjuk daripada Allah, tanpa kita mendidik diri kan. Kita sangat-sangat perlukan Allah dalam kehidupan kita kan. Wajarkah kita memutuskan hubungan kita dengan Allah kan? Sebab memutuskan diri daripada tarbiyah bererti kita memutuskan hubungan kita dengan Allah kan? Maka ucapan ihdinas siratal mustaqim kita mungkin ada kecelaruan kat situ, mungkin kita tak faham pun kan. Jadi kita memang diberi oleh Allah segala kemampuan, keperluan untuk hidup bahagia dan berjaya anak-anak. Dan kita sendiri yang memilih kehidupan kita. Sebab kita memang diberikan akal untuk memilih sama ada jalan kefasikan atau ketakwaan. Itulah hari-hari dalam hidup kita berjuang kan. Syaitan tidak pernah berhenti-henti mengganggu kita, menggoda kita, menjauhkan kita dari Allah. Nafsu pun sama kan. Syaitan menunggang syaitan. Nafsu menunggang. Syaitan menunggang syaitan. Syaitan menunggang syaitan. Nafsu kita menjadi tunggangan syaitan untuk menjauhkan kita daripada Allah. Menjauhkan kita daripada jalan kebaikan. Jadi tanpa kita melalui tarbiyah, meneruskan diri kita untuk dibimbing, siapa lagi yang akan membimbing diri kita? Kita kan nak balik ke Allah. Nak balik ke Allah seorang-seorang kan. Nak melalui kehidupan, nak dihisap di akhirat satu persatu. Kita sangat perlukan tarbiyah. Tarbiyah. Jadi tadi kan Umi dengar lagu pasal ukhuwah kan. Sebenarnya tu dia lah. Isa tak bagi tahu Umi pun apa ayat yang nak dibaca kan. Tapi Allah selalu link apa yang Umi nak sampaikan dengan apa yang anak-anak dah bacakan. Sebenarnya ada kaitan. Kita mungkin tak susah untuk berteman lagi dengan kawan-kawan yang pernah melalui tarbiyah bersama-sama kan.
Sekolah lain pun ada reunion kan. Mungkin mereka lebih hebat lagi reunion mereka kan. Tapi anak-anak masih berteman dengan kawan-kawan yang pernah melalui tarbiyah bersama-sama. Tetapi setakat menyambung kemesraan, seronok-seronok nak jumpa, seronok-seronok nak pergi makan, seronok-seronok nak pergi tangkap gambar kan. Tapi kita tidak saling bimbing-membimbing dalam takwa, tetap tidak akan mengekalkan kita dalam tarbiyah. Malah mungkin menjauhkan kita dari Allah. Tapi teman-teman dalam tadi Raudhah bacaan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Teman-teman karib, Allah kata pada hari itu. Teman-teman karib kita di dunia pada hari itu, hari kita balik jumpa Allah, saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa kan. Jadi anak-anak kena pasok dalam hati kan. Teman-teman kita macam mana kan. Jika teman-teman kita boleh membawa kita pada kebaikan, mendekatkan kita pada Allah, bila kita jauh dia menarik kita kan, maka tetaplah pegang. Sebab sahabat yang soleh sangat kita perlukan untuk meneruskan tarbiyah kan. Sehebat mana pun dalam hidup kita perlukan teman yang soleh kan. Cuba kita tengok Rasulullah SAW sendiri kan, manusia yang terbaik kan. Tapi dia masih lagi masih lagi berteman iaitu Abu Bakar As-Siddiq kan, yang akan selalu membantu dia kan. Walaupun dia dah kuat macam mana pun, memang kita perlu ingat soleh yang akan membimbing kita kan. Okey, kita tengok kenapa kita perlu terus berada dalam tarbiyah. Kenapa kita perlu kuatkan hubungan kita dengan Allah. Sebab bila kita kuat hubungan dengan Allah, yakinlah kita akan sentiasa dibimbing. Kita akan selalu diberi petunjuk. Ketika kita susah, ketika kita senang, ketika kita sakit, ketika kita sihat, ketika kita kaya, ketika kita miskin, Allah sentiasa ada kan, bersama-sama kita. Jadi kita sangat perlukan hubungan yang kuat dengan Allah. Dan hubungan kuat dengan Allah ni memang kita dapat melalui tarbiyah kan. Jadi bila kita kuat hubungan dengan Allah, hasil daripada tarbiyah kan, Allah tak susah untuk melindungi kita dari keburukan dan dosa kan. Hanya orang yang kuat saja hubungan dengan Allah kan, dia akan sentiasa dibimbing, dilindungi dari keburukan. Kalau dia nak buat salah pun kerana dia masih kekal dalam tarbiyah, dia akan rasa apa? Dia tak akan buat benda tu. Dia tak akan cari jalan untuk nak menjauhkan daripada Allah. Dia takut sangat kalau Allah tak sayang dah kat dia. Allah dah tak sudi dah memandang dia kan. Okey, kita perlukan kekuatan hubungan dengan Allah. Sebab melalui hubungan dengan Allah lah kita akan dapat kasih sayang yang sebenar kan. Kena kita akan faham apa dia cinta agung dan apa itu cinta sederhana kan, dan apa itu cinta bawahan kan. Kalau dalam usia anak-anak hari ni kan, ada kawan yang dah kahwin apa semua kan, bukankah kita ni memerlukan pasangan yang soleh kan. Jadi rasa-rasa kita boleh dapat ke pasangan yang soleh tanpa kita dapat dulu cinta daripada Allah kan. Bila kita orang kata mencintai Allah kan, Allah akan bagi cinta dia. Dan kadang-kadang Allah bagi cinta dia tu melalui dikurniakan pasangan yang soleh, yang sama-sama hendak dekat diri dengan Allah. Tapi kalau kita tak kuat hubungan kita dengan Allah, tarbiyah kita melencong, banyak perkara-perkara yang tak boleh, tapi kita rasa okey je, boleh je kan, kita meremehkan dosa. Okey. Jadi kita juga perlukan kekuatan tarbiyah untuk menguatkan hubungan dengan Allah, sebab kita sentiasa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita sangat perlukan pertolongan Allah kan. Macam contohnya baru ni kan, kita semua sedih bila kita dapat berita kematian Mak Anissa, ayah Khadijah kan.
Jadi kalau kita berada dalam tarbiyah, kita akan doa sesungguh agar sahabat kita diberi pertolongan dengan pertolongan apa? Kesabaran, ketabahan, kan? Kalau kita tak duk tarbiyah, kita tak kekal dalam tarbiyah, tak kuat hubungan dengan Allah, asa doa-doa kita ni sampai tak? Kan? Sedangkan kita ni kadang-kadang dosa masih kita lazimi, kan? Jadi sangat penting anak-anak bila kita kekal dalam tarbiyah ni, yakinilah Allah akan selalu memberi kita daya-daya kebaikan dan Allah akan bagi usaha-usaha yang terbaik untuk kita, kan? Dan hebatnya orang yang sentiasa berada dalam tarbiyah ni, dia akan, kalau hidup dia tu, dia akan selalu atur, susun dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, kan? Bukankah kita ni sangat perlukan Allah, kan? Umi suka sangat ayat ni nak untuk Umi share. Surah Asy-Syu'ara ni. Cuba tengok surah Asy-Syu'ara ayat 78 hingga 84. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Dialah, Allah kata dialah yang mencipta kita. Maka dialah yang selalu akan bagi petunjuk. Maksud mencipta Allah ni, Allah cipta macam-macam peristiwa dalam hidup kita. Macam-macam kita lalui dalam hidup kita. Study yang macam memenatkan, kan? Macam-macam perkara yang dalam hidup kita ni suka, duka, kan? Penat, selesa, kan? Maka dialah yang akan bagi petunjuk kat kita selagi kita mengekalkan hubungan kita dengan Allah. Dan nak kekal hubungan dengan Allah mesti melalui terus mentarbiah diri, kan? Kemudian Allah kata apa? Wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dialah yang memberi kita makan dan dialah yang memberi kita minum apabila kita dahaga. Dekat ayat sini anak-anak, bukanlah maksud memberi lapar, memberi makan kita dahaga tu setakat makanan, anak-anak. Kadang-kadang seorang tu dia lapar kasih sayang, kan? Lapar perhatian, laparkan bimbingan, kan? Dahagakan perhatian daripada sesiapa, kan? Semua tu hanya akan didapati oleh Allah, kan? Manusia tidak ada daya untuk memenuhi hak-hak kita, mengasihi kita, menghargai kita, kan? Tapi yang memberi segala-galanya, menghilangkan dahaga kasih sayang kita, perhatian, keampunan, kemaafan, semuanya apabila Allah alirkan daya itu ke dalam hati orang yang kita harapkan. Kemudian apabila kita sakit, wa iza maritu fa huwa yashfin. Bila kita sakit, dialah yang menyembuhkan. Bukan sakit di jasad dan anak. Sakit lupa Allah, sakit dengki ke orang, sakit tamak, kan? Kata mengata, benci membenci, ada riya, ada wujud, kan? Semuanya kita perlukan Allah untuk menyembuhkan segala penyakit-penyakit dalam hati kita, kan? Malas, bertangguh, kan? Kan maukah kita tak jadi orang yang depressed, kan? Kalau kita ada penyakit dalam jiwa kita dan Allah menyebut dialah yang menyembuhkan. Kemudian wallazi yumituni summa yuhyin. Dialah yang mematikan dan dialah yang menghidupkan. Bukan jasad je yang akan mati ni. Jiwa pun, keimanan pun boleh mati. Macam kalau kita dah tak ikut halaqah, lama tak duduk dalam halaqah, kan? Halaqah ni macam jantung, kan? Cuba yang kalau lama jatuh terhenti, sudah tentu kita akan mati. Jadi Allah bagi tahu dia yang mematikan dan dia boleh menghidupkan, kan? Kemudian wallazi atma'u ay yaghfira li khati'ati yaumaddin. Dialah yang kita harapkan untuk mengampuni dosa-dosa kita pada hari pembalasan. Dan cuba tengok apa dia ungkapan doa yang terakhir setelah kita mengakui Allah yang cipta kita, Allah yang bagi petunjuk, kan? Rabbi habli, ya Allah, kan, kurniakan kepada aku hukman, kebijaksanaan.
bila hadapi apa kehidupan kan, yang macam-macam ujian, banyak tanggungjawab sebagai anak, tanggungjawab sebagai pelajar, dan mungkin ada yang bertanggungjawab sebagai ibu kan, mungkin ada yang bertanggungjawab sebagai isteri kan, kamu akan lalui semua tu kan. Jadi kita sangat memerlukan hukman ni kebijaksanaan, meletakkan sesuatu sesuai pada tempat dia, wa alhiqni bis salihin, dan masukkanlah kami dalam golongan orang yang soleh. Jadi anak-anak, betapa kita memerlukan Allah. Menyedari hakikat ini, maka tarbiyah diperlukan sepanjang hayat. Umi tak dapat bayangkan anak, tak dapat bayang kalau Allah cabut tarbiyah ni. Kan? Cabut tarbiyah. Kalau Allah nak cabut nyawa, boleh cabut. Kalau ada 1000 nyawa, Allah cabutlah satu persatu. Tapi kalau Allah nak cabut tarbiyah, tak dapat bayang macam mana. Tak dapat bayang macam mana, sebab semua perkara yang kita nak lakukan, kita perlukan tarbiyah. Kita perlukan tarbiyah. Nak buat apa pun, perlukan tarbiyah kan. Didik dan didik. Tak sama, sangat tak sama ilmu dan kefahaman dengan tarbiyah kan. Umi jumpa banyak orang anak-anak yang ada ilmu kan, ada ilmu tinggi, tapi bila tidak melalui proses mendidik diri pelan-pelan kan, dari hati yang keras menjadi lembut, dari yang kedekut menjadi pemurah kan, daripada yang pemarah menjadi pemaaf, semuanya kan, semuanya dengan melalui tarbiyah. Dan tarbiyah ini diperlukan sepanjang hayat kan, sepanjang hayat. Cuba kita tengok Rasulullah SAW. Adakah dia melalui tarbiyah tu sebentar kan? Melalui tarbiyah Quran saja pun selama apa? 23 tahun kan, barulah mantap dan Allah ambil setelah selesai melaksanakan tarbiyah kan. Okey. Jadi anak-anak yang dikasihi, anak-anak boleh melalui bagaimanapun kehidupan anak-anak, tapi dengan syarat. Jangan putuskan hubungan dengan Allah dan Rasul. Sikit pun jangan. Sikit pun jangan putuskan hubungan dengan Allah dan Rasul. Dan jangan putuskan hubungan dengan akhirat. Jangan putuskan hubungan dengan akhirat. Setiap masa ingat, aku akan balik jumpa Allah. Bukankah setiap hari kita berdoa, Maliki Yaumiddin. Allah pemilik kita, pemilik dunia, pemilik akhirat. Tarbiyah yang kita dapat ni adalah daripada Allah. Allah pemilik. Dan Allah boleh cabut balik. Jadi untuk memastikan selamatnya kita di akhirat adalah dengan kekekalan dan istiqamah kita dalam tarbiyah. Allah boleh cabut nyawa orang-orang yang kita sayang satu persatu. Tapi jangan ya Allah, kau cabut hubunganku denganmu. Jangan kau cabut hubunganku dengan Rasulullah. Dan jangan ya Allah kau cabut hubunganku dengan akhirat. Sebab semua orang akan mati, akan balik jumpa Allah seorang-seorang, akan dihisap seorang-seorang. Kan? Jadi kalau kita tak usaha untuk jaga tarbiyah kita ni, siapa yang akan tolong kita? Jadi, dan yang ketiga, jangan putuskan hubungan dengan Quran dan murabbi. Di mana saja anak-anak berada, dalam apa pun keadaan, jangan tinggalkan Quran, jangan tinggalkan hadis, dan kita sangat-sangat perlukan murabbi yang ikhlas mendidik kita, yang sabar menerima kelemahan kita, yang walaupun dia tahu banyaknya kelemahan kita tapi dia tetap mengasihi kita. Memang rasa macam hebat sangat kan kalau kita jumpa orang yang dia tahu kelemahan kita tapi dia tetap menyayangi kita, kerana dia menyayangi kita tu kerana akidah kan. Okey, jadi kalau ditanya tak cukupkah kan tarbiyah 5 tahun di matri, macam inilah ibarat dia. 5 tahun kita cas kekuatan 5 tahun dekat matri kan. Boleh, rasanya boleh ke untuk hidup sepanjang hayat yang penuh ujian ni kan. Kalau handphone kita pun kita cas sehari-hari kan.
Habis bertahan pun sehari setengah. Kalau hak barulah kan, ataupun 2 hari. Asalnya memang tak cukup. Tak cukup dan tak cukup kan. Tarbiyah ni kan, Umi selalu teringat macam ni. Kalaulah saat kita sakarat kan, saat hujung usia kita pun kan, masa tu kan, kita tahu kan, sama ada dua kan. Syaitan yang akan memalingkan kita daripada tauhid ataupun malaikat yang akan membisik agar kita dapat bersyahadah kan. Cuba yang kalau hari ni kita tak perjuangkan hubungan kita dengan Allah, maka kalau kita putuskan hubungan kita dengan Allah, dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 kan, Allah sebut, wa may ya'shu an zikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Kalau kita tak kuat hubungan dengan Allah, tak kekalkan diri kita dalam tarbiyah, Allah kata wa may ya'shu an zikrir rahman, siapa yang berpaling hidup dia tu dan dia berpaling daripada peringatan-peringatan daripada Allah yang Maha Pemurah Penyayang, nuqayyid lahu syaitana, Allah akan jadikan syaitanlah teman dia yang selalu bimbing dia, yang selalu bisik-bisik keburukan, akan menjauhkan dia daripada Allah kan. Fahuwa lahu qarin, dan syaitan ni akan sentiasa memalingkan dia, dan kehidupan tidak akan pernah menemui kebahagiaan, ketenangan apabila kita meninggalkan tarbiyah. Tarbiyah perlu sepanjang hayat. Jadi penting kita kekal dalam tarbiyah anak-anak. Sebab apa? Kebenaran, ilmu, kefahaman yang kita belum ketahui sebenarnya lebih banyak daripada apa yang kita sudah ketahui. Masa kita belajar tingkat 1 sampai tingkat 5 kan, masa tu kita tak matang lagi kan. Tapi bila kita dah melalui universiti kan, kita melalui alam kerjaya kan, kita dah kahwin, kita ada anak, banyak benda yang perlu kita ketahui, banyak benda kita tak tahu kan. Jadi perlunya kita kekal dan tarbiyah sebab kita sangat perlu bimbingan. Macam mana kita nak hidup dalam keadaan benar tanpa kita kekal dalam tarbiyah. Okey, apa yang tidak ingin kita kerjakan, meskipun kita tahu itu perintah, terlalu banyak kan. Contohnya kan, bila kita dah tak duduk dalam tarbiyah kan, mungkin kita akan meremehkan dosa. Perintah Allah, tutup aurat dengan sempurna. Tapi bila kita kurang dari segi tarbiyah, maksudnya tarbiyah tu tidak mengesani hati kita lagi, kita akan mudah terikut dengan arus kan. Kita akan ikut dengan arus. Kadang-kadang kita terikut dengan arus tu kerana apa? Keadaan tu memaksa. Keadaan tu memaksa kan, sehingga kita jadi macam tu. Jadi kalau tanpa kita orang kata kuat hubungan dengan Allah melalui tarbiyah ni, kita mudah sangat nafsu kita terbuai-buai kan. Nak soleh tak soleh kan, tapi nafsu terbuai-buai, maksudnya kita keyakinan kita tu pada jalan yang benar-benar tu maksudnya terbuai-buai. Sekejap kita soleh, kejap tidak, kejap kita ingat ke Allah, kejap kita lupa pada Allah kan. Nafsu tu memang tak tetap. Sebab tu dalam Quran sebut, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu tu sentiasa mengajak pada keburukan. Aku tak berani nak kata kan, aku ni baik, sebab nafsu sentiasa mengajak pada keburukan. Jadi untuk kita mendidik nafsu, kita perlukan tarbiyah. Sebab jiwa kita ni memang perlu keteguhan kan? Perlu teguh. Sebab tu kita sebut banyak kali, ihdinas siratal mustaqim. Seolah-olah macam kita nak kata, teguhkan aku di atas jalan yang benar. Okey, sebagai penutup, insya-Allah kita tanpa tarbiyah ibarat ikan tanpa air. Kita banyak lagi lah umpama lagi kan. Tapi Umi rasa masa pun dah cukup. Jadi pasak dalam hati anak-anak, tamatlah keredaan Allah apabila kita meninggalkan tarbiyah. Tamatlah keredaan Allah apabila kita meninggalkan tarbiyah.
teruskanlah tarbiyah ini sehingga kita dapat akhiri hidup kita dengan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Umi doakan Allah sentiasa istiqamahkan anak-anak semua di atas jalan ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dirahmati oleh Allah. Jika ada kebaikan, mudah-mudahan kita akan mendapat manfaat, mendapat rahmat daripada Allah. Jika ada kelemahan ataupun mungkin nampak Umi serius, tak senyum, Umi minta maaf banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Innahu huwal ghafurur rahim. Umi serah balik pada pengerusi. InsyaAllah terima kasih kepada Umi Ustazah Khairul di atas kupasan yang begitu jelas bahawa proses tarbiyah ni, kalau kita berhenti daripada tarbiyah ni, maka tamatlah keredaan Allah pada kita kan, insyaAllah. Jadi jangan putuskan hubungan dengan Allah dan Rasul, hubungan dengan akhirat dan juga Al-Quran dan Murabi, insyaAllah. Jadi kita teruskan kepada panel kita yang kedua, iaitu Kak Ana. Soalannya berbunyi, jadi kita dah 5 tahun dah, commonly 5 tahun. Mungkin ada yang sambung khasah jadi 6-7 tahun. Kita dah berada di matri, dah dididik dengan didikan Islam, mendapat bimbingan daripada murabi, kita dapat ilmu dan segala tunjuk ajar. Tapi pada waktu kita di matri tu, mungkin penerimaan kita tak sama macam Ustazah cakap tadi, kita tak berapa nak matang mungkin di usia tu kan. Dan bila kita dah keluar daripada matri, kita menghadapi pelbagai cabaran dalam hidup ni kan. Dan kadang-kala kita jadi macam merindui balik zaman-zaman dalam suasana tarbiyah tu kan. Jadi menurut Kak Ana kan, apakah tindakan dan langkah-langkah pembaikan diri yang boleh kita buat dalam usaha untuk kita mendepani arus cabaran moden yang kian mencengkam jiwa kita pada ketika ini, insyaAllah. Jadi Kak Ana dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, skrin Kak Ana kat sini lah. Tu yang jadi Kak Ana jadi tengok sini tu. Okay. Alhamdulillah, terima kasih kepada Anissa Ismail selaku moderator kita pada hari ini. Juga yang Kak Ana, bahasa Kak Ana tak apa kau Ustazah. Ustazah sini segar orang ingat semua. Ustazah. Ya Kak Ana, sila. Pergi masak dulu kan. Segar dekat sini. Sejuk hari ada Ustazah ni sejuk pula. Allahu Akbar. InsyaAllah yang Kak Ana hormati dan kasihi Ustazah Khairul, yang tidak jemu lah kan, mendidik alhamdulillah sehingga saat inilah, sehingga kini. Dan juga tidak lupalah pada Akilah kan, yang menjemput, walaupun Kak Nasa dalam batch Kak Ana amat lagi bersepah ijlal tu kan. Dia lebih asal memang kenapa tak sayang orang lain kan, lebih layak lah insyaAllah kan, dia lebih baik. Dan juga akhir sekali yang Kak Ana tak lupakan adik-adik ada Mantiam sebut ada Mantiam. Boleh. Yang Kak Ana sayangkan Allah. Jadi sebenarnya Kak Ana pun memang tak sempat pun dengan Syampar ni kan. So Kak Ana kenal lah a few yang pernah lah jumpa kat JDK many years ago kan. Alhamdulillah. So yang lain insyaAllah lah kita bolehlah ta'aruf ni kan.
Jadi sebelum tu kan nak tanya apa semua okey ke? Waktu-waktu ni kan waktu mengantuk kan? 3:43. Okey. Okey Kak Ana. Kak Naisha tutup video tu dia tengah duk tak dah. Sorry lah Kak Ana ni tak macam Ustazah Grace and Poise kan. So harapnya adik-adik okey lah insyaAllah. Okey. Okey. Okey ya. Okey, sebelum tu kita pergi balik lah pada sekejap sebelum tu Kak Ana nak share screen sekejap. Sekejap share screen. Window. Okay. Jadi nampak kan slide? InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Okay, beres. Okay sebelum tu lah Kak Ana bila kita tengok balik soalan kan. Kita tengok balik soalan yang diajukan oleh kita punya moderator tadi. Kan bila Anissa cakap pasal pengalaman tarbihan sepanjang melalui sepanjang Kak Ana lalui kat Materi, kadang Kak Ana terfikir, Kak Ana semua tersenyum sendiri lah. Kan? Apa nak dengar pasal apa sebenarnya? Pengalaman tarbiah Kak Ana? Cuba abang mai. Pasal apa? Pasal kena public caning ke? Ataupun pasal kena perform di Materi? Yang rare Kak Ana. Semua. Tu kadang-kadang cakap mereka ni kenapa tak pergi jemput Ijlal tu ataupun Izzah Zakbar ke kan. Semua tu Pasal lari kat Asrama Putra kot main mengaji. sampai kena pergi Asrama Putra mengaji dengan Zazah tu. Zazah boleh, dia boleh lagi include lagi apa blacklist. Apa lagi? Kena nampak dengar siapa? Kena rotan dengan Ustaz Dahlan. Dengar Ustaz Mahathir. Oh. Susah lagi terkejut. Suami aku rotan mana nak main? Siapa lagi ya? Kak Lam tu tak kata kan. Berkejaran dia tu daripada form 1 sampai form 5. Sekejap kan. Lam lari merata kan. Kak Ampar ni pergi fly sana sini. Apa lagi? Kena rotan tu tak kata. Apa kena panggil black metal dengan Ustaz Dahlan. Apa jangan. Kata kalau apa nak dengar. Kisah Kak Ana ni tak seindah macam kakak-kakak hampa yang lain. Okay? Apa? Result PMR, SPM apa? 1A, tak ada A. Apa lagi nak dengar? Kan? Long list to go. Kalau betul-betul tanya pasal pengalaman tarbiyah lah. Kan? Dia tengok balik bila pusing belakang balik kan. Kak Ana memang I had my rough days lah kan. Di Materi. Selama daripada form 1 sampai form 5 sampai exam sampai dengar apa? Disman sampai exam. Bukan Walkman tau, CD Disman tu. Kan. Koyakkan baju pengawal lah macam-macam. Apa dia kata jangan main-main lah geng kami ni. Astaghfirullahaladzim. Jadi nak kata kalau tanya pasal perjalanan tarbiyah yang Kak Ana lalui kat Materi, kat NASA, I would say maybe sangat-sangat menyakitkan. Tapi di sebalik kesakitan tu kan, dapat rasa satu kemanisan ni yang Kak Ana bersyukur sangat Kak Ana melalui semua tu. Walaupun mungkin Kak Ana akan menangis lah. Akan menangis melalui semua tu kan. Especially dengan Ustaz Dahlan lah. Especially Kak Ana terlalu terkilan sebab Kak Ana selalu jumpa Ustaz Dahlan kalau orang lain kan. Kalau share pasal Ustaz Dahlan semua pasal pengalaman tarbiyah, dapat mutiara daripada Ustaz kan. Jumpa personal, Ustaz advice tu. Kak Ana memang jumpa juga tapi untuk rotan lah. Kan? Rotan. Pernah sekali Ustaz Dahlan kata, aunty ni waktu tu Kak Ana form 3 kan ada dah Kak Ana buat case something. Form 4 kena keluar kan. Form 5 masuk balik. So waktu tu Ustaz Dahlan dia ingat tau.
Aunty tu bukan ke yang black metal waktu form 3 je? Kita tu kadang kesan terkilan sangat. Kenapa lah kan? Aku ni jumpa Ustaz Lala hanya apa untuk case after cases kan. Bukannya apa tu? Bukannya nak apa tu apa namanya panggil apa? Meneguk hikmah ke kan. Tapi bila as time goes by kan, bila kita melalui kehidupan ni kan, Allah bagi kita kefahaman sedikit demi sedikit kan tentang Islam. Kita faham kan, setiap daripada kita ni lalui perjalanan tarbiyah yang berbeza. Kan? Ada setengah orang dia lalui perjalanan tarbiyah tu dengan apa? Semua nampak macam baik je kan. Tapi setengah orang tu dia perlu melalui kesakitan-kesakitan macam ni. Memang seronok buat jahat kan. Seronok. Dia jadi kenangan manis. Lompat daripada tingkat 2. Kenangan manis lah koyak habis kain tu kan. Tapi bila ingat balik, bila kita faham Islam, kita rasa macam sakitnya sebab waktu tu kita sedang tu benar-benar dalam keadaan kederhakaan pada Allah. Tapi begitulah nak sebut kepada adik-adik kat sini kan. Setiap dari kita macam mana Allah didik kita dengan cara yang berbeza, mengikut kemampuan yang berbeza. Tapi the point is kan, macam mana bentuk pun tarbiyah ataupun didikan dari Allah pada kita, bagaimana kita menyambutnya. Adakah at last kita berpaling ataupun kita menyalahkan Allah ke kan, ataupun kita menjadi makin dekat dengan Allah. Sebab apa? Kerana baru faham lah, start kerana belajar, maksudnya belajar kenal Allah sikit-sikit kan. Jadi kerana tak habis lagi cakap sebab pengalaman tu baru sikit ke. Tu baru the dark side baru sikit je. Nanti kan akan sambung. Kan. Itu dia di materi lah. Actually ada lagi dia form 4 tu jangan cerita tu lain pula cerita. Kena buang juga time form 4 kena buang kat Allah Izzah Azim. Okay, tak apalah, baru lah cakap lebih-lebih kan. Okay, jadi kita kan cakap tadi tentang kenal Allah kan. Actually yang banyak introduce kat Ana tentang Allah ni Ustazah KB lah. Ustazah kan, dia dulu kami Penang kan banyak sangat jemput Ustazah kan untuk ke Mabit. Jadi Kak Ana dengan Ustazah ni daripada materi lagi. Kak Ana start bukan kenal, memang dah tahu Ustazah materi. Tapi maksudnya start macam betul-betul nak kenal Islam actually melalui Ustazah juga. Alhamdulillah kan. Start daripada ni lah form 5 duduk kat rumah Ustazah belajar Quran kan. Seminggu lagi nak taranum yang pendidikan Islam kan. Barulah terhegeh-hegeh cik Ustazah kan. Tentulah kan. Banyaklah kena belajar. Alhamdulillah kan Ustazah. Okay, berbalik pada sini. Kerana start kenal Allah, kerana rasa titik perubahan Kak Ana lah actually belajar kenal Allah. Jadi bila Kak Ana tengok balik kan masa-masa Kak Ana lalu dan tengok juga yang sekarang, ni semua adalah kerja Allah Al-Jabbar. Allah Al-Jabbar. Allah Al-Jabbar yang memaksa. Allah Al-Jabbar ni actually dia ada banyak, dari sudut literal tu banyak, ada beberapa maksud. Tapi antaranya dia maha pemaksa. Kita ni, memang hati kita ni cenderung tau untuk nak ingkar pada Allah kan. Jadi dalam satu buku hadis heart therapy kan, 40 hadis tentang hati saja. Kerana syurkan ni buku nampak buku heart therapy daripada Dr. Ali Al-Baghuti kan. Dia ceritakan macam mana manusia punya hati, sifat hati kita kan. Dia umpama harithun wa hammamun. Actually nak fokus pasal hammam ni. Hammam ni maksud dia sentiasa diintender, dia sentiasa berfikir kejap-kejap dia futur, kejap-kejap dia okey, kejap-kejap dia rasa macam bersemangat, kejap-kejap dia khusyuk, kejap-kejap dia teringat kat dunia. Setiap masa kita punya hati ni sentiasa berbolak-balik kan. Tapi most of the time kita banyak cenderung kepada keingkaran kan.
Jadi Allah Al-Jabbar ni macam mana betapa sayangnya dia pada kita. Dia paksa untuk kita kembali dan dengan macam-macam cara. Dia tujuan dia nak baiki semua makhluk dia yang rosak. So kita ambil satu analogi lah. Kita contoh kan, siapa kat sini kalau yang ambil medical ke kan, mesti tahu kot kalau ada, kalau apa tu sakit, kalau contoh tulang terperosok sikit kan, doktor akan mai, dia pergi kat kita punya tempat yang tulang terpeok tu, dia pak kali kan, sakit tapi ia membaiki kan. Macam sama jugalah makan ubat tak sakit, pahit je macam-macam, tapi maksudnya kita boleh relate dalam hidup kita, especially kalau yang masih IPT kan, penat nak belajar, tapi bila kita jadi orang yang faqih, di satu kemanisan kita boleh dapat differentiate mana yang baik mana buruk. Penat nak mai apa tu, contohlah nak mai liqa ke ataupun nak baca Quran ke apa, tapi kita apa tu lakukan ketaatan akan dapat kemanisan. Tapi tu actually jadi maksudnya nak katanya, bila Kak Ana tengok balik kan dalam hidup Kak Ana pun, kita nampak macam yang teruknya kan. Actually sepanjang apa nama tu, Kak Ana tu lah di materi, Kak Ana selalu sakit juga. Sakit macam-macam. Padahal Allah ni dia nak bersihkan. Kan? Dia tahu yang macam-macam apa tu perangai blacklist apa sampai Kak Farah kan. Kak Farah kakak Kak Ana tu orang panggil malaikat, Kak Ana orang panggil syaitan. Kan? Sedih tu. Kak Ana keluar dari materi pun sentiasa rasa macam banduan. Even Kak Ana asal duduk dalam bertahun-tahun lama jugalah hidup dalam keadaan aku bekas bandul, sentiasa rasa macam apa tu rendah hati je kan. Rendah diri je. Malu masa sebah kan. Tapi actually dengan perasaan-perasaan macam tu lah Kak Ana dapat rasa yang bila Allah bagi kita apa tu jatuh at the lowest point of our life kan, dengan perangai kita teruk, dengan kita punya study merosot kan, dengan cikgu-cikgu tak suka, sorry yang saya tahu, saya tahu suka cikgu kan, Kak Ana pernah pergi materi, cikgu tak masalah, sorry Sasa tapi biasalah kan, dah sama sobo panggil buku. Apa lagi? Sedih masa lepas tu kena buang sekolah kan. Jadi tahu je kat sini semuanya adalah dalam rangka untuk at our lowest point ni adalah kita berada dalam apa tu fasa kehidupan yang mana kita ni duduk dalam lubuk dosa yang lama, yang betul-betul apa tu penuh dengan darkness, kegelapan. Actually Allah didik, antaralah Allah didik kita untuk merasa itulah rendah hati kan. Bila kita berada dalam bila kita start berada dalam proses tarbiyah ni, kita jadi memahami, dan kita start memahami pada orang yang masih tak proses tarbiyah kan. Sebab apa kita memahami, kita pun pernah duduk. I've been there in the darkness. So bila kita sudah melalui fasa-fasa kegelapan tu, Allah bagi kita belajar kan, memahami perasaan orang lain, macam mana dia pun struggling to find the light. Untuk nak bangun, nak bangkit daripada kemaksiatan yang dah lama dia buat. It's not that easy. Bukan mudah, sakit, penat. Dia cuba. But they couldn't kan. Sampai satu tahap tu memang Allah bagi kekuatan untuk dia bangkit dan tinggalkan daripada kemaksiatan tersebut. Jadi macam-macam bentuk lah actually Allah Al-Jabbar dia didik kan. Merosot apa tu pelajaran. So waktu bila dah start dapat apa tu belajar di UIA, dan itulah Allah izin lah sebenarnya Kak Ana SPM teruk lah 3A je kan. Dah sepatutnya tak layak berapa 3A sebab terakhir 0 A's and 0 A. Tapi tu Allah bagi tu SPM 3A. Lepas tu pula Allah bagi juga masuk UIA, sebenarnya tak pandai pun, memang tak pandai, sampai ke PhD pun tak pandai pun, Allah bagi semua kan. Supaya maksudnya dia kata daripada kita daripada lowest point tadi,
kegagalan kita dalam study tadi, Allah Allah bagi kita appreciate ilmu kan. Belajar bersungguh-sungguh daripada degree ke master, PhD semua insya-Allah kan. Sekarang ni sambung tak. Kita baru merasai betapa bahaganya ilmu kan. Untuk lagi makin dekat dengan Allah. Dan kita nak dan kita nak jadikan ilmu kita ni manfaat untuk Islam. Kan. Apa lagi? Banyak sebenarnya. Yang mana yang Kak Ana rasa Kak Matri tu walaupun dia adalah lubuk tarbiyah kan, tapi waktu tu Kak Ana rasa cara Kak Ana suasana di Matri macam mana Allah tarbiyah Kak Ana adalah cara macam tu kan? Dengan kesakitan, dengan darkness. Ini yang actually Kak Ana itulah disebabkan ni bekas banduan kan. Actually sampai sekarang pun actually kita tak perlu nak rasa kita ni dah baik kan, walaupun dah daripada Matri sampai sekarang kita konsisten dalam proses tarbihan. Kita jangan rasa kita baik sebab apa, kita sentiasa ada masa-masa kelemahan kita. Tapi dalam masa sama kita nak kena yakini juga bagaimana Allah tu melayani kita yang sentiasa ada fasa-fasa fatrah ni, futur kan. Fasa-fasa kelemahan, kemalasan semua ni kan. Jadi Kak Ana sukalah actually nak share sikit ayat ni ya. The entire Kak Ana punya forum ni, sesi ni banyak Al-Quran insya-Allah. Kak Ana itulah tak banyak ilmu macam Ustazah kan. Dia bubuh semua. Maksudnya wah. Ni seketul ya. Zahra 45 lah nah. Okay. Jadi di mana ayat Kak Ana ni disebabkan Kak Ana ni tu Kak Ana sebut tadi kan, banduan kan. Sentiasa rasa diri bekas banduan sebab dah pernah melalui fasa-fasa kegelapan yang lama kan. Jadi Kak Ana sentiasa daripada awal-awal Kak Ana nak cari Allah kan. Kak Ana sentiasa cari motivasi dalam Quran yang mana motivasi yang menunjukkan Allah tu tak putus asa pada kita. Jadi kalau kita tengok sini, Allah walladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Kan Allah tu pelindung orang beriman dan dia keluarkan mereka dari kegelapan pada cahaya. Jadi apa nak bagi sini? Kat sini kalau kita tengok ada parable kan, yakni perumpamaan. An-nur. Nur adalah cahaya lah sesuatu yang kita dekat dengan dia. Maksudnya yang kita experience every day kan. Cahaya apa? Cahaya lampu. Cahaya matahari. Cahaya apa lagi? Cahaya kereta kita pergi drive. Cahaya laptop ni sendiri. Jadi nak bagi tahunya, Allah ni dia ambil perumpamaan yang mana kita sentiasa berjumpa, maksudnya yang kita experience sehari supaya kita boleh relate dan kita boleh tahu, oh sifat cahaya macam ni dan bagaimana cahaya tu sangat signifikan dalam hidup. Jadi kalau kita tengok cahaya yang ada di sekeliling kita ni, contoh kan, sifat cahaya ni actually dia ada sense of beauty kan. Apa tu, kecantikan, keindahan padanya. Contoh kan, kalau hampa tengok kat luar rumah kan. Luar rumah waktu siang sekarang ni kita tengok kat luar, nampak macam indah, nampak okey, nampak selamat. Nampak macam panas, tenang lah, maksudnya tenang. Tapi bila malam kan, which is darkness, gelap, apa kita rasa bila tengok luar? Kita rasa scary kan? Takut. Jadi nampak tak berbeza sifat cahaya tu sendiri dengan kegelapan. Cahaya tu dia ada keindahan dia, dia ada apa tu, sense of security kan. Keselamatan, bagi kita nampak cerah, okey. Salah bilik kan, kalau gelap kita macam takut kan, buka je lampu kita rasa selamat. Jadi katanya betapa banyak kan, betapa Allah menggunakan perumpamaan cahaya di sini untuk nak bagi tahu betapa signifikannya kan cahaya ni pada hidup kita. Maksudnya di mana kalau dalam konteks ayat ni, Allah ni dia wali kan. Tadi pasal cahaya ni Kak Ana pergi pula pada Allah wali. Allah wali maksudnya ayat yang dekat awal ni. Wali ni soalan Kak Ana sonting sekarang. Wali dekat sini kan,
Allah guna perkataan ni wali sebagai noun, something yang permanent. Memang pun apa pun semua sifat Allah semuanya kekal. Wali itu maksudnya melindungi. Antaranya lah maksud dia secara literalan. Contohlah kita apa tu kita tengah duduk dekat tempat panas kan. Tiba-tiba ada orang lindung kita dengan maksudnya kita cover kita dengan payung ke supaya kita tak panas kan, ataupun ada orang mengatur kita, so ada orang yang backup. Wali yang sentiasa melindungi, permanently melindungi. Allazina amanu kat sini adalah madhi yang mana yang tidak permanent berbanding pada wali tadi kan. Jadi kenapa nak bagi tahu kenapa aman beriman tapi digunakan fi'il madhi maksudnya tidak permanent. Sebab apa? Allah nak gambarkan memang tu sifat kita. Kita duduk dalam tarbiyah ke? Kita tak duduk dalam tarbiyah, tak lagi lah kan. Tapi duduk tarbiyah sekalipun kan, kita memang terdedah dengan macam-macam bentuk kemaksiatan. Macam-macam bentuk tarikan dunia kan. Ataupun itulah yang nak bawa, nak tarik kita derhaka pada Allah. So that's why lah orang beriman pun dia akan sentiasa melalui lah fasa-fasa futur dia kan, fasa-fasa kelemahan, fasa-fasa jatuh dalam suka dengan maksiat, susah hati dengan maksiat kan. Jadi tapi Allah kata yukhrijuhum, sungguh pun begitu. Yukhrijuhum ni adalah verb yang mana mudhari' dia ada present tense dan present continuous, maksudnya dia, sentiasa yukhrijuhum, maksudnya tindakan Allah mengeluarkan orang amanu yang tak sekejap elok, sekejap tak elok ni daripada zulumat ila nur. Nak katanya kita ni walaupun teruk macam mana pun kita, kalau kita tengok balik kan, hidup kita ni sebenarnya kita ni lebih banyak fasa-fasa keterukan daripada yang elok kan. Tapi Allah tak pernah give up. Teruk macam mana pun kita, Allah continuously mengeluarkan kita daripada daripada kefuturan fatrah kita tu kan, kepada cahaya kan. So daripada kita tak kenal Islam, kita mula kenal Islam, daripada kita tak pernah sedar pun pasal nak mencintai Allah, kita mula ada sedikit bibit-bibit kesedaran kan. Contohlah kita tak mau, contoh kita malas nak pergi reunion kan, tapi tak apalah, mai lah, kotlah ada something yang Allah nak bagi kan daripada reunion ni yang mana that could change your life forever kan, insyaAllah. That is actually sifat nur yang mana Allah letakkan dalam hati kan pada orang beriman yang ada fasa dia turun dan naik ni kan. Jadi nak kata walaupun itulah, maksudnya nak kata walaupun kita ada masa yang itulah manusia ni itulah bila dia dekat yang down ya, manusia yang lain semua kata ni bukan duduk dalam tarbiyah ke contoh kan. Kau betul labuh lah, sampai macam mana boleh perangai sini? Kan? Dia ni bukankah dulu yang bawa halaqah. Kan? Dia ni yang banyak status pasal Islam. Tapi kenapa boleh buat macam ni? Tapi Allah wali ni, dia tidak pernah, dia bukan macam manusia. Teruk macam mana kita kan, walaupun kita masih merangkak, dah tua baru nak merangkak cari Allah pun, Allah masih lagi tidak jemu, tak pernah kenal jemu, mengeluarkan kita daripada ketidaktahuan tadi tu kepada Islam, kepada ketaatan kepada Allah ya. Jadi actually kan ada maybe yang pernah dengar kat Nanya Talk Cyber ni kadang guna sikit gambar dia. So jadi actually Ustazah KB ada bagi tahu tadi kan kepentingan tarbiyah kan. So kan nak bagi tahu kenapa perlu tarbiyah ni. Ni itulah realiti yang Kak Nasa Kak Antam boleh bagi tahu pun hampir semua tahu kan. Jahiliah hari ni. Jadi umat hari ni. So bersepah hampa tak payah keluar. Dekat depan phone tu dah cukup. Kan dah cukup. Kita buka social media seminit dua tu dah macam-macam dosa kita boleh nampak. Aurat orang. Mudah lah kita nak stalk siapa? Crush kita ke? Kan? Crush apa? Search. Kita contoh depan-depan pada jaga pandangan sangat kau kan. Tapi, sorry. Jaga pandangan sangat. Tapi kat social media tu penuh kita save orang ni, orang tu, orang lelaki kan.
Kan. Maksud nak kata maksiat pada zaman ni yang mana mudah nak dicapai. Sebab tu adalah memang perancangan orang Yahudi dan Nasrani. Maksudnya perancangan Musa Allah pun memang nak mengikut iman umat Islam pada hari ini. Melalui apa? Antara yang paling crucial sekali, essential, yang paling yang scary adalah social media kan. Selain daripada macam-macam bentuk maksiat yang lain. Tapi kalau ikutkan Ibn Qayyim dalam buku dia Al-Iqrabu Zina tu kan, first kali dia sebut pasal apa? Mata. Dia kata mata ni adalah pintu pada segala bentuk kemaksiatan. Jadi macam mana orang kafir ni kan, musuh-musuh Allah ni dia pandai tau. Dia study pasal kita, orientalis kan. Dia study pasal kita. Oh, mata adalah satu medium untuk mudah nak meragut iman umat Islam hari ni. Jadi that's why social media comes into play kan, datang hari ni. TikToknya dah, kalau TikTok tu penuh dengan unsur dakwah apa kan ni, tapi itulah kita nampak lah macam-macam bentuk, macam-macam benda yang terisi dalam apps yang entah apa-apa tu upload kan. Maksudnya dia meragut rasa malu kan. Pas satu-satu kita upload benda yang tak bagi signifikan pada iman diri kita dan iman orang sekeliling. Kita like tak perlu, kita share tak perlu kan. Sedangkan Allah kata dalam surah Al-Zalzal kan, tak ada sedikit yang walau sebesar zarah pun Allah tak nilai. Semua Allah akan nilai. Yang kita like, yang kita share, yang kita search, yang kita lihat, yang kita save, yang kita screenshot, yang kita simpan. And everything. Jadi Allah kata disebabkan realiti umat hari ni, jahiliah tu mudah sangat nak capai. So that's why lah. That's why lah kita tak boleh bersendiri. Tapi sebelum pergi ke slide tadi tu, kenapa perlu ya? Tadi Ustazah KB dah cakap, dia memang dah perfect dah. Alhamdulillah, tentang kepentingan tarbiyah tu sendiri kan. Tentang perjalanan akhir kita, yakni kematian kan, preparation towards death, our death kan. Jadi Kak Ana cuma apa yang Kak nak share hari ni adalah sekarang ni the slide ni kan. Jahiliah tadi kan dia meragut iman kita. Sedangkan yang kita nak present depan Allah ni adalah iman kita. Dan perjalanan kita nanti lepas kita menghadapi sakarat, lepas kita dah mati, masuk kubur, jumpa pula malaikat kan. Lepas tu keluar pula dari kubur. Kemudian nak perjalanan nak pergi ke syurga, pintu neraka ni. Kalau ikutkan dalam Hamka, Kak Ana sangat suka yang ni, ayat ni sangat-sangat yang antara yang Kak Ana rasa sangat-sangat scary lah bagi Kak Ana. Tapi inilah yang di share kan, yang ditafsir oleh ulama dalam surah Al-Hadid ayat 12 ni. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yaum. Dan busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha dzalika wal fawzul azim. Kan? Jadi nak bagi tahunya perjalanan kita nak ke pintu syurga neraka ni, kita memerlukan ni kalau ikut Hamka. Actually Ibn Kathir pun cakap benda sama, Fizilal, Syed Qutb pun. Kita nak perjalanan kita kerana dalam slide ni gambar perjalanan kita nak pergi ke satu tempat kan, nampak tak ada cahaya. So cahaya itulah yang menyuluh perjalanan kita ke tempat tu, ke destinasi. Jadi macam tu juga kita perjalanan nak ke sama ada pintu syurga atau neraka. Sangat gelap, tak nampak apa. Jadi apa yang menemani kita pada waktu tu yang nak menyuluh jalan? Jadi ada dua cahaya. Kalau ikut Hamka ada dua cahaya. Yakni cahaya iman di hati, dia menyuluh jalan tu, dan obor tu ada di tangan amal soleh. Tu antara pendapat mufassirin lah terhadap ayat ni kan. Pada hari kamu lihat orang mukmin lelaki dan perempuan sedang cahaya mereka bersinar di hadapan. Di hadapan tu di hati lah. Maksudnya iman mereka lah. Ikutkan mufasir, hadapan tu maksudnya iman mereka yang memancarkan jalan, yang membimbing jalan mereka pergi ke syurga kan. Sebelah kanan mereka tu pula adalah cahaya amal soleh.
Sebelah kanan tangan kanan adalah cahaya amal soleh. Maksudnya amal soleh yang dia sentiasa berbekal sepanjang dia hidup. Iman tu adalah tauhid yang mana dia sentiasa amal soleh tu lah sebenarnya yang kalau ikutkan Hamka sebelah kanan ni obor. Maksudnya makin banyak amal soleh makin terang di hati, cahaya iman. Jadi tapi orang yang dia banyak kederhakaan pada Allah kan, waktu dia hidup kat dunia, cahaya dia nampak tapak kaki je, tak nampak jalan. That's why lah berlaku jatuh dalam lubang neraka kan, sesat, meraba-raba sebab cahaya tak cukup. Yang tadi kan salah kita sebut kan, nak charge phone perlu berapa jam, dia bertahan lah berapa jam. Macam tu jugalah berapa banyak usaha kita nak meneguhkan iman sepanjang kita hidup, nanti akan digunakan waktu perjalanan kita nak menuju ke pintu syurga. Kalau usaha kita terhadap iman, terhadap nak membangunkan iman, nak bangkitkan iman, nak membangkitkan kesedaran, nak membuang segala kelemahan, kan, nak mengikis segala kelemahan ni sikit, usaha-usaha tu sikit, maka kita khawatirlah risiko yang besar pada akhirat kita. Sedangkan perjalanan kita kat dunia ni sekejap je. Sekejap sangat kan. Terlalu banyak sangat dalil dalam Quran yang mengatakan umpama sekelip mata. Tapi kita rasa lama kan. Jadi rugilah kalau hidup yang sekejap ni tapi pengakhiran kita ke neraka. Rugi. Jadi that's why di atas jalan ini jangan kita bersendiri. Dalam kita proses nak membangun iman kan, daripada kat materi kita dah lalui halaqah kan, walaupun halaqah kejap lari dah Kak Nasa ikutkan, tak ikut langsung halaqah kat materi, syek lari je. Asalkan halaqah je, pergi makan lah benda kan. Asalkan istimak je, fly, benda lah. Tiba-tiba mengomplain pasal diri sendiri. Tak, kalau Kak Nasa ingat balik pasal diri sendiri dulu, asal macam nak membebel je Fahna Luqman dulu kan, geram. Jadi nak bagi tahunya apa tu point is kan, mungkin keiman bukan orang, tapi bukan orang, tapi nak bagi tahu kat sini, kalau kita rasa suasana tarbiyah hanya di materi, maka bila kita keluar nanti kita pun tak ikutlah tarbiyah. Sedangkan kita nak membangunkan iman ni sampai mati tau, bukannya dekat materi je. Kita nak membangunkan iman kita nak menguatkan keimanan kita pada Allah ni sebab kita memikirkan risiko kita di akhirat nanti. Bukan di akhirat je. Kalau boleh tambah lagi kan, waktu sakarat tu dah start dah. Kan? Waktu kat dunia tu iman tu nak jadi sebagai shield untuk keselamatan kita kat dunia daripada terpijak tahi-tahi kemaksiatan kan. Kalau suruh benda najis najis kemaksiatan. Satu hal. Sakarat pula. Kan? Iman tu yang menjadi tiket, iman yang jernih menjadi tiket untuk bantu sakarat. Bantulah, nak kena bantu lagi kan. Dalam ke kubur pula. Iman tu jugalah nak ni lagi dekat nak jalan menuju ke pintu syurga neraka. Nampak tak betapa crucial sebenarnya, crucial. Kita rasa macam malah. Sabar sekejap je. Kita nak ikuti proses tarbiyah di saya tak lama pun. Tak lama sebenarnya. Tak lama. Kan? Kita je rasa macam lama, tapi sebenarnya tak lama. Kita kena sacrifice sedikit. Rasa malas, rasa malu. Kalau rasa malu, Kak Ana lagi patut lagi rasa malu. Kan? Semalu masa saya buat, especially adik-adik dan senior yang berada bersama-sama Kak Ana kat materi. Kak Ana setiap sekarang rasa macam malu. Waktu kat UIA, bila dia start bagi Kak Ana mas'uliyah yang adalah halaqah, jadi naibah lah, maksud pembantu halaqah. Mereka sampai masih jeling-jeling kot Kak Ana macam, betul ke Kak Fahna Luqman ni nak bagi kan? Dia pun tahu pasal sejarah Kak Ana, macam malu setiap masa kan. Tapi
Itu semua daripada iblis, daripada syaitan. Dia yang nak menjatuhkan kita, yang nak mendowngradekan iman kita. So pedulikan semua tu. Kan? Sentiasa mohon kekuatan la haula la quwwata illa billah kan. Mohon kekuatan pada Allah untuk kita sentiasa berada dalam proses tarbiyah di mana saja kita berada. Kalau kita punya kalau kita punya iradah, kehendak kita terhadap nak berada dalam proses tarbiyah ni, nak selamatkan akhirat, dunia dan akhirat kita, kita Allah campak je lah kat mana-mana, kita akan terus kan, insyaAllah dalam ketaatan walaupun kita berseorangan. Kenapa Kak nak cakap macam ni? Sebab apa? Kak pernah lalui waktu kat Manchester memang seorang-seorang. Tapi kita cubalah, waktu tu tak ada bi'ah kan, tak ada suasana soleh kan. Roommate pun ialah orang yang free hair apa semua kan. Tapi kita sendiri yang menjadi bi'ah. Tak perlu tunggu bi'ah solehah. Kita yang menjadi bi'ah. Kita menghidupkan suasana soleh. Bila dia pun nampak kita, dia pun sendiri rasa nak beramal soleh. Maka untuk suasana tu, maksudnya rumah tu dia jadi satu medium untuk mendidik diri dan orang-orang sekeliling. Daripada kita yang wujudkan suasana tarbiyah tadi. Apabila kita punya hajat pada tarbiyah tu tinggi. Kan? Jadi berbalik pada sini, di atas jalan ni, jalan kita sendiri, kenapa Kak nak cakap sini? Sebab tadi yang Ustazah KP pun dah sebut dah kenapa kita kena secara, maksudnya kita nak melalui proses tarbiyah ni kena secara jama'i kan. So kita ada halaqah, maksudnya liqa semua tu adalah kita saling membimbing secara sebab kita ada medium saling membimbing. Kalau kita seorang-seorang nak bimbing kita, syaitan. Tak. Jadi nama tu? Memang kita tak ada seorang-seorang. Kenapa Kak cakap kat sini? Sebab waktu Kak nak keluar dari materi, ni lah. Kak dah penutup aku tak maaf. Ni dah terlebih masa ni. Right. Tak maaf Kak nak drag sikit tau. Actually lepas habis materi, Kak nak masuk UIA kan. So, tapi time tu jahat lagi. Waktu materi bengong lagi kan. Materi yang lagi. Waktu first year degree tu. First year degree tu waktu tu kawan-kawan yang huha-huha waktu kat materi tu, Allah takdirkan dia pun dapat mahalah lain kan. Mahalah jauh daripada Kak Ana. So Kak Ana seorang. Time tu Kak Ana macam yang macam sedihnya kan. Kenapa dicampakkan kat sini, depa semua yang tu pergi sana kan. So Kak Ana selalu pergi walaupun jauh, pergi juga. Tapi waktu tu lah Allah nak tunjuk kan, dia pun macam malah layan kan. Waktu time tu barulah Kak Ana macam seorang. So waktu seorang-seorang tu lah ya Allah kan. Rasa macam memang lost teruk lah. So waktu tu sahibah. Ada seorang sahibah lah, dia tahu kita lah bila kita pergi IPT mana-mana kan akan ada mas'ul cari kan untuk buat halaqah kan. So time tu dah sebelum tu depa ajak je halaqah tapi Kak Ana macam buat bodoh kan. Tapi kali ni tak tahu lah, depa ni macam tak tahu je kan seseorang kan. So kan Allah izin kan, tiba-tiba depa macam selalu lah, depa tak ajak halaqah pun. Tiba kata Ana je nak pergi makan aiskrim. Padahal tak kenal apa kan. Kenal kat situ lah ya kan. So macam tu lah sikit bawa pergi naik kuda, jalan-jalan di pantai kan. Sampailah kali jadi macam sayang dengan saibah dan sayang dengan tarbiyah tu sendiri. Dan di sini bila sampai sekarang lah izin. InsyaAllah lah kan. Walaupun kita memang tak tahu sebenarnya kita punya hayat kita ke atas tarbiyah ni sampai bila. Tapi dalam bila adik-adik dah rasa maksudnya rasa urgensi pada tarbiyah tu, nak ikuti tarbiyah ni jangan dah buat baik seseorang. Tak perlu. Kita rasa macam okey aku rasa sekarang ni aku rasa macam insaf. Okey kita baca Quran. Seseorang semua seseorang sekejap je. Hari tu je. Lepas tu kiok balik. Tak boleh. Memang kita perlu continuous tazkirah kan. Maksudnya continuous peringatan. Contoh ada mantium kan. Hampa buat reunion berapa? Setahun berapa kali je. Insaf lah sekali reunion kan. Tapi lepas tu kan, minit-minit lepas tu tak kan. Tak boleh. Kita memang kena ada yang secara sistematik. Tarbiyah ni dia kena secara sistematik.
secara tersusun. Kena kerap. Sebab memang hakikat hati kita ni kerap berubah. Jadi yang nak mengingatkan dia tu bukan nak kerap. Jadi nak tak nak memang kita kena melalui lah kan proses tarbiyah ni secara berterusan. Kena jadualkan dalam hidup kita. InsyaAllah kan. So jadi kan nak menyerulah diri kat sendiri kan. Dan adik-adik semua. Janganlah putus asa kan pada Allah kan. Janganlah ada perasaan-perasaan yang tak best yang menyebabkan menghalang kita untuk jadi yang terbaik kan di sisi Allah. Macam kat sebut tadi lah, malu kau dengan siapa, tak payah. Malu apa mereka kan? Pelik lah, mereka pun manusia kot. Mereka pun ada mendosa belakang kita kan. Jadi maksudnya kita semua sama. Kan? Tak ada siapa yang perfect, tak ada siapa yang kau layak, kau pergi halal kau tak. Ustaz dah halang, ingat lagi, Ustaz dalam kata kita duduk dalam tarbiyah ni bukan sebab layak. Kita contohlah kita ada mas'uliyah apa-apa bukan sebab layak. Bukan sebab sebab dulu nak pengawal kat materi ke no tak ada kan. Kita duduk dalam tarbiyah ni sebab apa? Kita memang kita nak belajar mencintai Allah, kita nak faham din Allah, kita nak selamatkan iman kita nak Allah hapuskan dosa-dosa kita dan kita nak bawa balik berjumpa Allah nanti dalam keadaan qalbun salim, hati yang bersih kan. Jadi insyaAllah lah, moga dengan usaha kita yang sedikit ni kan. Allah, kenapa? Minta maaf tak sempat kupas pasal Musa dan Harun ni kan. Tapi basically, surah Taha ni pasal Musa dia nak jumpa Fir'aun, dia kata ya Allah, maksudnya kurniakan aku Harun. Jadi Musa ni nak pergi dakwah pun dia perlukan teman kan. Apatah lagi kita yang tak buat dakwah ni kan. Nak duduk dalam tarbiyah ni, of course lagilah kita perlukan teman. Maksudnya kelompok yang sentiasa membantu kita, membimbing kita, memperingatkan kita kan. Sentiasa merotan kita. Kan selalu sebut rotan lah. InsyaAllah. Jadi itulah Kak Nah mohon maaf kalau Kak Nah tak memenuhi, tak menjawab persoalan yang adik hajati kan. Tapi hakikatnya yang bagi kefahaman, yang bagi semua kita kekuatan ataupun kesedaran tu semua dah hakikat tanda Allah lah. Mohon maaf lah atas semua kelemahan. Yang baik Tuhan Ta'ala, yang mana lemah semua daripada Kak Nah sendiri. InsyaAllah lah Kak Nah serahkan semula lah pada Anissa. InsyaAllah terima kasih kepada Kak Nah atas perkongsian. Jadi kita ni bila kita dah keluar daripada materi, satu benda lah bila kita nak kembali balik dalam tarbiyah ataupun nak kekalkan dalam tarbiyah ni, mungkin satunya kita kena sentiasa berhubungan bersama-sama dengan rakan-rakan yang insyaAllah yang still dalam tarbiyahan, saling menguatkan lah insyaAllah. Jadi untuk sesi yang seterusnya, kita akan adakan soal jawab. Dan soal jawab ni mungkin dalam 2-3 soalan kita tengoklah macam mana. Jadi kalau ada siapa-siapa yang ada soalan yang nak diajukan kepada panel kita, dipersilakan untuk angkat tangan ke, ataupun mungkin kalau yang segan, malu-malu tu boleh di chat ataupun mungkin kalau nak bercakap secara langsung dengan panel boleh unmute, silakan. Ada siapa-siapa ada soalan? Hanim ke? Akilah ke? Dia asyik orang-orang ni je kenal. Dia macam dah terpegun sangat lah, macam tak tahu nak tanya apa, macam tak tahu nak tanya apa. Dalam 20 orang ni mungkin ada soalan boleh ajukan. Anis saja kan tak tanya. Akila nak tanya. Silakan Akila Salihah. Nak tanya kat Kak Nah dulu. Nak tanyalah kan Kak Nah kan, tu macam Kak Nah cerita Kak Nah pernah melalui the lowest point tu kan, segala-gala yang di tempat yang mungkin kita sendiri pun tak faham lah macam mana Kak Nah rasa kan. Tapi di sebalik paling macam Kak Nah kata dark side tu kan, macam mana mungkin Kak Nah boleh share beberapa tindakan ataupun apa yang Kak Nah buat untuk Kak Nah
yakinkan diri yang untuk baiki, untuk terus ke depan. Mungkin ada beberapa langkah ke apa ke yang Kak Ana boleh share ke? Allah. InsyaAllah tadi Kak Ana sebut pasal kawan soleh kan. Jadi itulah kalau nak sebut pasal langkah ni baru saja kan dalam tarbiyah ni. Baru sangat. Jadi macam asal tak tahu aplikasi apply pula, boleh apply kat hampa pula kan. Tapi insyaAllah lah cubalah share skills banyak. Tapi first kali memang kawan soleh. Kalau ikutkan Zadul ala Tariq pun dalam bekalan jalan dakwah kan oleh siapa masyhur kan. Dia disebut ukhuwah. Maksudnya itulah sahabat yang boleh mentarbiyah lah, jangan nak cari orang yang gelong-gelong pula kan. Itu gelong sekali. Itu satu sahabat. Kemudian Kak Ana rasa itulah antara yang memberi kesan yang besar dalam hidup Kak Ana adalah Kak Ana mula mengenal Allah. Dalami tentang Allah tu maksudnya cuba itulah antara yang buku yang Kak Ana baca lah kan. Dr. Ratib Al-Nablusi antaranya lah. Kemudian apa dia tak? Rahmat Al-Buti. Bila nak bagi pasal buku ni lupa pula. Tapi sebab apa, kenapa asbab utama kenapa kita ni stuck dalam jahiliah. Jadi Kak Ana jadikan sebagai satu prinsip hidup Kak Ana jugalah. Menurut Dr. Fatih Akan. Dia kata first sebab kita jahil tentang pencipta kita sendiri dan kemudian kita jahil tentang diri kita sendiri. Dua benda ni. So apa yang kita perlu buat? Cuba kenali the weakest point of our maksudnya of human tu sendiri, maksudnya weak point. Maksudnya contoh dalam kalau manusia tu sendiri apa kelemahan atau kelemahan. Apa fitrah manusia yang mana yang kita kena kenal supaya kita boleh merawat ataupun kita boleh bina dia kan. Contoh kalau macam dalam kes ni bila kita jahil tentang hakikat hati dan jiwa macam tu kan, jiwa manusia tu sendiri kan sentiasa berubah-ubah kan. Kita macam fikir kenapa lah kita susah sangat nak tinggalkan mak Tuhan. Jadi kita tengoklah apa sifat hati manusia yang berada dalam kegelapan ni sebab apa. Kalau ikut Al-Razi, satu lagi sebab apa Quran. Kerana start belajar Al-Quran, tafsir Al-Quran. So bagaimana Kak Ana nak faham tentang diri sendiri ni kan? Penciptaan manusia ni adalah Kak Ana banyak merujuk tafsir Quran lah. Tak ada kata banyak tapi maksudnya Kak Ana start mula merangkak belajar Quran. Tentu rasa macam Allah tunjuk jalan keluar. Rasa macam kenapa susah sangat. Rupanya dan surah An-Nur lah antaranya Ar-Razi kata kenapa kita jadi susah nak keluar daripada kejahilan sebab apa? Kita ni memang jahil. Satu. Lepas tu kita tak tahu kita jahil. Dua. Lepas tu kita tahu kita jahil tapi kita tak mau buat apa-apa. Tiga. Itu Ar-Razi lah antaranya. Jadi maksudnya point kat sini kita jahil, kita tak ada ilmu. Macam mana kita nak berubah kalau kita tak ada guidance kan? Apa-apa contoh nak buka aircon pun awal-awal kita nak buka aircon apa-apa perlukan manual kan? Semua benda perlukan manual. Jadi nak dekat dengan Allah kena ada manual. Kan? Jadi bila kita jahil, memang kita susah nak berubah. Tapi apa yang Kak Ana buat adalah memang Kak Ana berjinak dengan tafsir Quran. Kenal Allah pun daripada tafsir Quran. Mula memahami perasaan tentang hakikat diri daripada tafsir Quran. Lepas tu memahami, cuba belajar pula nak faham tentang sifat dan tindakan Allah terhadap kita. Lalu kita tafsir Quran juga. Suara Kak Ana terputus-putus Line Kak Ana ke?
Adik, salah. Hello? Suara Kak Ana terputus-putus. Kak Mari. Uh, Okay, boleh kan? Betul-betul. Alhamdulillah. Jadi kerana banyak cari ayat Quran yang mana yang banyak memotivasikan, kerana bahawa Allah tak pernah tinggalkan, Allah sentiasa bersama, Allah tak sentiasa maafkan kita, umpama macam-macam lah antaranya Allah Al-Afu, yang mana dia hapuskan dosa kita, umpama kalau kat pasir tu kita pijak kan ada bekas kan, bila pantai lalu hilang. Jadi macam tu, tahap macam tu Allah melayani kita yang benar-benar bertaubat ni. Jadi di situ banyaklah motivasi pasal kecintaan Allah pada hamba dia, semua melalui Al-Quran. Tapi time tu Kak Ana banyak tengok Nur Malihan lah. Waktu zaman Kak Ana time tu Nur Malihan banyak bagi pasal tafsir kan. Time tu baru jugalah Kak Ana macam nak selak Syekh Qutub, tafsir Fizilal, tafsir Ibn Kathir. Maksudnya kena ada mujahadah kat situ. Dan mujahadah ni datang dari mana? Daripada doa. Di mana kita nak kena, itulah kata fasa-fasa nak bangun ni memang sakit, memang susah, dia makan bertahun. Kan tak ada kata masuk UAE terus tidak, kerana makan masa bertahun-tahun. Kan? Mula kenal, mula kita dah tahu. Lepas tu nak apply pula satu hal pula. Kan? Lepas tu nak istiqamah tu hal pula. Kan? Lepas tu, tapi yang paling penting cuba istiqamah lah, maksudnya cuba belajar bangun qiyam. Waktu tu memang setiap kali kalau qiyam memang Kak Ana akan sentiasa menangis, memang ya Allah teringat baik dulu menangis, ingat dulu menangis kan, nangis je. Sebab memang kata ya Allah kenapa teruk sangat kan. Tak tahulah macam mana saya bahasa kan, duduk di tempat yang memang sampai tahap semua orang benci kan. Jadi that's why lah Kak Nasa bila kita ada sesi-sesi luahan pada Allah ni, at last kan jiwa kita jadi lapang. Kita start melepaskan kehidupan kita yang dulu. Sebab apa kita ni bila kita dah asyik hold lagi, zaman-zaman darkness kita tu, sebab kita susah nak move on, susah nak berubah. Jadi lepaskan pada Allah, luah pada Allah. Tak apa, walaupun luahan tu mungkin takes days, months, years, luah kat Allah supaya jiwa kita ease. Jiwa kita tidak terbeban dengan dosa-dosa lalu. Kita ni nak bangun, nak bangkit daripada bangkit kepada ketaatan, dia memerlukan jiwa yang itulah ease daripada bebanan-bebanan dosa. Dia banyakkan doa minta Allah bagi kekuatan, minta Allah ya Allah hapuskan dosa, minta Allah ya Allah bagilah aku syahid. Kadang tu sebab yang last kali lah banyak banyak kaji tentang akhirat, pasal kematian. Jadi sini Kak Ana tengok daripada bila nak bagi selumur lupa. Dr. Isa Qadi. Dia bagi pasal ruh saja tu 12 chapter kot. Satu chapter tu sejam lebih. Kerana memang cuba dalami. Jadi kalau ada dia nak tengok, boleh beli kitab Ruh Ibn Qayyim. Baca pasal akhirat. Baca pasal yang pasal-pasal ghaibiyah ni. Kan? Pasal macam mana sakarat berlaku kan. Ada seorang tabi'i ni, waktu dia nak mati, anak dia tanya, macam mana asal dia? Kan? Dan tu dia tengah sakit. Actually sakarat ni daripada perkataan sukara. Maksudnya mabuk. Dia ada keadaan yang macam nampak tak nampak, kejap-kejap dia nampak. Contoh kerana sekarang ni nampak hampa kan. Kejap-kejap dia nampak benda lain. Nampak sesuatu yang lain daripada dunia ni. Macam tu sakarat. Jadi ayah dia waktu sakarat tu, dia bagi tahu, dia kata sakit sakarat waktu tu, dia kata umpama macam gunung ni beban ke atas dia, ada something yang menyucuk banyak jarum-jarum cucuk dahi. Dahi pula, dada. Hampa terakhir hampa baring, hampa suruh siapa yang besar kan duduk atas dada. Sakit. Bawa orang. Nak kata betapa sakitnya sakarat. Itu untuk orang yang soleh. Ada dalam buku Ibn Qayyim.
dia bagi tahu tentang perjalanan apa tu qiyamah, pasal dalam kubur pula. Dia bagi tahu pula sifat-sifat malaikat yang apa tu? Roket atik tu dia warna kehitaman, kebiruan. Depa ni je lah, depa banyak mengkaji kan. Apa tu ulama ni yang tentang kiamah ni. Bagaimana kita duduk sorang-sorang gelap, tiba-tiba main lembaga hitam biru tanya siapa rock kamu. Nampak siapa? Scary tau. Jadi rasa khauf tu memang perlu dibina. Kita nak berubah, dia kena ada satu perasaan emergency. Kau kena berubah sekarang. Macam tu kan. Jadi nak rasa perasaan emergency tu, urgent tu, perlu bina rasa khauf kan. Tadi yang pasal motivasi, pasal Allah sayang kita tu adalah raja, harapan. Kita harap Allah terima kita kan. Kita harap Allah sayang, masih menyayangi kita, tak give up on us kan. Sekarang ni bina pula rasa sifat khauf dengan kematian kan. Bagaimana malaikat nanti dah kita dalam kubur, malaikat nanti macam mana. Ingat apa ada kan ada orang yang apa tu Ibn Qayyim kata ada dia kata apa benda lah pelik sangat masyarakat ni, kata bila kalau saudara dia mati nanti dia akan masukkan ketah dalam kubur. Kau jawab nanti jawapan macam tu please kan. Betapa jahilnya kan. Jadi it's not something easy lah. Maksudnya bukan mudah, bukan dalam dewan exam kita mudah nak jawab macam tu. No. Jawapan kita terhadap malaikat dalam kubur nanti adalah berdasarkan amal, usaha nak membangunkan iman. Baru kita berjawab. Kalau usaha tak ada macam mana jawab? Kan kalau macam exam tak usaha tak ada jawab. Kan? InsyaAllah. InsyaAllah kan. Jadi itulah banyak bakal simpulkanlah antaranya. Kawan soleh. Apa lagi? Tafsir. Dekat Al-Quran. Qiyam. Bina rasa khauf. Khauf dengan tentang akhirat. Kan? Tentang akhirat. Kenal, jangan lupa kenal tentang Allah. Guna prinsip tadi yang Fatihah akan sebut tadi. Kenapa berlaku susah kenapa berlaku kemaksiatan tu adalah dua benda ni. Yang prinsip utama lah, dia ada banyak lagi kan. Tapi ni adalah utama yang kenapa dia sebagai prinsip. Cuba kenal Allah dan belajar mencintai Allah. InsyaAllah lah. Kerana harap sedikit sebanyak tu lah yang dapat adik-adik rasa boleh ambil kan. Yang boleh memanfaatkan untuk adik-adik lah dalam peserta taliban ni insyaAllah. Kerana mohon maaf lah kalau tak menjawab. Akhirlah. InsyaAllah, terima kasih kerana dia detail dan penuh syarat ilmuan insyaAllah. Jadi mungkin ada soalan kepada Ustazah Khairul. Okey, kalau ada siapa-siapa yang nak bertanya soalan boleh unmute ataupun boleh chat lah. Jadi antara satu soalan pada yang dikemukakan untuk Ustazah Khairul, ada Ustazah cakap tentang kita ayat Az-Zukhruf ayat yang ke-67 kan, teman-teman karib pada hari itu nak katanya walaupun kita ni berteman tapi janganlah kita just sekadar nak cakap-cakap kosong tapi tidak membimbing kan. Jadi pada pandangan Ustazah, macam mana kita pada hari ini, kita tahu mungkin dalam batch kita sendiri, diri kita sendiri, orang-orang sekeliling kita tahu yang kita perlu mungkin diri kita pun nak kena bimbing, tapi nak bimbing orang lain pun mungkin dari segi kemampuan kita tu. Sejauh mana yang kata kita kena membimbing kawan kita tu. Mungkin kita rasa adakah sekadar cukup kita berdoa supaya dia kembali ke pangkal jalan atau macam mana bimbingan tu? Ustazah. Soalan ni susah ni nak jawab ni. Susah masa nak jawab ni. Walau macam mana pun soalan tu sangat baik, sangat bermakna sangat. Yang pertama lah, kalau Umi sendirilah, Umi rasa Umi pun pernah ada ketika kehilangan kawan. Sedih pun nak jawab, nak cakap kan. Tapi pernahlah menyanyi lagu Keranamu Tuhan
Ku kehilangan teman. Pernah lah berdendangkan lagu tu kan. Rasa kesepian, rasa tak ada siapa memahami kan. Kawan-kawan yang lain mereka okey je, sama-sama geng mereka pergi sonok-sonok kan. Tapi kenapa, apa yang menyebabkan kita tak open up boleh geng dengan orang kan. Apa salah kita, apa dosa kita kan. Pernah lah berdendang macam tu kan. Dan pernah juga menghadapi orang tak suka kat kita semua kan. Memang pernah lalui saat-saat tu. Tapi kalau Umi sendirilah, Umi rasa dalam kesakitan tu ada, orang kata ada hikmah yang sangat besar, dan masa bersama kawan-kawan pun ada hikmah dia kan. Tapi macam Kak Fana sebut tadi kan, Allah ni apabila menyayangi kita, dia meletakkan kita sesuai pada tempatnya. Kita tak akan mampu menjadi kawan yang soleh, kita tak akan mampu untuk menyayangi sesiapa pun dalam hidup kita, ataupun bagi orang semua suka kat kita, sayang kat kita. Tapi yang beri, alirkan kasih, alirkan kemesraan yang kerana akidah ni semuanya Allah kan. Jadi kalau kita sendiri jauh daripada Allah, ataupun kita ni berada dalam suasana-suasana yang tak mendekatkan kita sendiri pada Allah, macam mana kita nak bawa orang lain kan, bawa orang lain. Jadi kalau Umi sendirilah kan, pernah dalam ketika dalam hidup ni semua orang macam okey je dengan kita, seronok-seronok pergi jalan semua dengan kita tu. Tapi ada waktu Allah memang ciptakan peristiwa perpisahan sebentar dengan orang lain kan. Kita rasa tak asing pun kan. Tapi apabila Umi setelah melalui lah benda tu, sebenarnya Allah nak tarik, Allah nak tarik Umi dekat dulu dengan Allah kan. Allah nak tarik kita dekat dulu dengan Allah. Mesti ada benda-benda yang kita dah utamakan lebih daripada Allah kan. Jadi Umi ambil lah masa tu bertanya Allah kan, bangun di malam hari tanya Allah, apa yang tak kena, macam mana aku nak bimbing kan. Cuba kaji tengok selama ni aku bersahabat dengan dia ni, aku jadikan aku dekat dengan Allah ataupun tidak kan, ataupun aku seronok je kan. Tapi Alhamdulillah lah Allah bagi Umi rasa, oh sebenarnya kan bila aku banyak sangat-sangat bersama kawan-kawan aku ni, aku dah tak ada masa dah dengan Quran, aku tak hafal Quran pun, aku tak semangat dah nak buat kerja dakwah. Jadi Umi bangun untuk dekatkan diri kepada Allah. Dan apabila Umi rasalah, ambil masa jugalah kan, Umi cuba untuk perbaiki diri Umi. Dan bila kita perbaiki diri kita, insyaAllah Allah akan bagi kekuatan. Bila kita ada kekuatan, barulah kita insyaAllah akan, bila kita duduk dalam bersama-sama kawan tu, orang kata tak perlu kita bercakap pun, kesan tarbiyah zatiah kita, kesan kita memperbaiki kelemahan-kelemahan diri kita kan, kesan kita ambil masa bersendirian dengan Allah kan, dekat dengan Quran tu akan mengesani kawan-kawan kita balik insyaAllah kan. Jadi walaupun mungkin kita tak bercakap banyak kan, tapi insyaAllah hati-hati yang baik ni akan carilah, akan cari kita insyaAllah, cari kita, ataupun dia akan, kalau dia jauh dengan Allah, dia akan cari kita kan. Dan masa itulah kita akan rasa, oh pentingnya masa aku bersendirian dulu kan. Ada masa perpisahan, ada masa kemesraan kan. Sebenarnya kita tak akan mampulah nak mentarbiyah orang lain kan, tanpa kekuatan iman daripada Allah SWT. Jadi dalam persahabatan tu macam itulah, janganlah terlalu jaga persahabatan kita tu sampai kita lupa kata yang utama adalah kita dengan Allah dulu kan. Dan sebenarnya orang yang kuat keimanan dia, kuat hubungan dia dengan Allah, dia tidak akan susah untuk memasukkan apa-apa kebaikan yang Allah bagi pada dia dalam hati orang lain juga. Umi ulang sekali lagi kan, sahabat yang baik ni bila dia ada takwa, dia ada hubungan kuat dengan Allah, hubungan kuat dengan akhirat, hubungan kuat dengan Al-Quran, dia tidak akan susah untuk memasukkan apa-apa kebaikan yang Allah bagi kat dia, petunjuk dalam hati sahabat dia, walaupun kadang-kadang hanya doa dan hanya pandangan mata. Wallahu a'lam. Masya Allah, satu jawapan yang cukup
cukup menjawab persoalan dan membuka orang kata apa, minda kita semua. Kadang kita pun betul lah, kiranya kita kena perbaiki dulu hubungan kita dengan Allah. Moga-moga apa jua tindakan tu dia jadi merupakan bimbingan kepada orang sekeliling kita kan, macam tu kan. InsyaAllah. Jadi seterusnya kita akan, masih ada soalan lagi ke? InsyaAllah dah menghampiri pukul 5 petang. Jadi kita akan adakan sesi penutup. Selepas penutup kita akan adakan sesi bergambar. Untuk penutup ni kita mulakan dengan Kak Ana dulu dalam 5 minit macam tu untuk setiap panel. Silakan Kak Ana. Dia suruh bagi penutup, bagi Ustazah dulu boleh? Penutup dah. Ustazah lah. Dia yang murah dulu, insyaAllah. Boleh tak? Boleh kah? Buka hati je request kan? Boleh. Nak bagi Ustazah dulu? Okay, InsyaAllah. Boleh. Ustazah boleh? InsyaAllah Umi nak share satu ayat lah. Satu ayat Quran yang Umi rasa sangat-sangat memberi ubat untuk diri Umi lah. Pasal tarbiyah, pasal kekalan tarbiyah, pasal kehidupan. Surah Fussilat ayat 30 hingga 33. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Anak-anak yang dikasihi, Allah telah berfirman yang bermaksud, yang mafhum dia, sesungguhnya orang-orang yang di hati dia ada Allah. Bila dia ada Allah dalam hati dia, dia sentiasa menjaga kekekalan tarbiyah. InsyaAllah hati dia sentiasa ada Allah dan dia selalu sebut qalu Rabbuna Allah. Allah sentiasa bersamaku, Allah selalu mendidikku, Allah selalu mengatur hidupku, Allah selalu memberi rezeki padaku, Allah selalu menolongku. Summastaqamu, kemudian dia memperteguhkan hati dia, mengekalkan, memperteguhkan hati dia dengan tarbiyah, tetap ikut halaqah, tetap berteman dengan sahabat-sahabat yang soleh. Tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat akan diturunkan, selalu akan turun. Allah akan selalu bagi anugerah, diturunkan malaikat-malaikat yang walaupun kita tak nampak. Malaikat ni dia turun untuk satu misi, iaitu untuk menyatakan, untuk selalu memujuk orang yang beriman, orang yang tetap menjaga hubungan dengan Allah. Alla takhafu, jangan kamu takut, jangan takut hadapi kehidupan, jangan takut nak menghadapi ujian-ujian yang terlalu banyak dalam hidup ini, jangan takut kegagalan, jangan takut sakit, jangan takut tak kahwin, jangan takut gagal dalam kehidupan, jangan takut macam-macam, dan Allah tahzanu, dan jangan kamu sedih. Dalam hidup ni memang banyak sangat ujian yang akan menyebabkan kita menghadapi kesedihan. Kemudian malaikat ni kata lagi, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kamilah teman-teman kamu, pelindung-pelindung kamu di dunia dan di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Untuk kamu yang sentiasa menjaga hubungan dengan Allah, yang selalu ada Allah dalam hati, yang tak pernah tinggalkan Allah, yang terus kekal, usaha kekal dan tarbiyah ni, malaikat kata kami akan sentiasa menemani kamu. Dan untuk kamu, walakum fiha ma tashtahi anfusukum, untuk kamu apa yang kamu inginkan dalam hidup. Bukankah kita inginkan kebahagiaan di dunia dan akhirat? Bukankah kita ingin selalu hidup dalam kejayaan? Walakum fiha ma tad'un, dan untuk kamu apa-apa yang kamu minta. Jadi sangat-sangat penting anak-anak untuk kita kekalkan Allah dalam hati kita, kekalkan tarbiyah dalam hati kita di mana saja kita berada,
dalam keadaan macam mana pun kita, tidak ada siapa yang dapat membimbing kita kecuali Rabbun Allah, kecuali Allah saja. Dan yakinlah bahawa siapa yang ada Allah dalam hati dia, dia akan sentiasa ditemani oleh para malaikat yang akan selalu memujuk dia, yang selalu menyatakan janji-janji Allah pada dia. Jadi sebagai penutup, Umi berdoa semoga anak-anak semua dikekalkan oleh Allah akan hidayah. Sentiasalah jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan Rasulullah, jaga hubungan dengan akhirat, jaga hubungan dengan Quran, dan jagalah hubungan dengan sesama manusia kerana kita tak boleh hidup tanpa semua ni. Jadi mudah-mudahan apa pun keadaan anak-anak di mana pun, sehinggalah akhir hayat kita semua dalam keredaan Allah. InsyaAllah Kak Ana silakan. Ya betul apa Ustazah kan. Masa Ustazah dah simpulkan semua orang. Jadi awal tadi kan Anissa ada bagi start forum ni dengan beritahu tentang kematian kan. Sebenarnya sangat baiklah apa tu kita sentiasa hidupkan hati kita dengan tempat kembali kita kan. Siapa berita-berita kematian ni lah yang akan hidupkan jiwa kita semula yang hampir mati. Kita tengok orang yang mati ni actually badan dia kan masuk dalam kehidupan. Sebab apa memang badan tu fizikal tu adalah datang dari tanah, jadi dia akan kembali bertanam kan. Tapi jiwa ni bukannya bukan begitu. Jiwa ni dia tak sama macam tubuh badan. Sebab apa jiwa ni asalnya bukan dekat dunia, bukan sini tapi dari langit. Dan yang mana dia memerlukan satu keperluan, yakni bersama dengan Allah. Sesuailah perkara yang boleh membunuh jiwa kita adalah bila kita jauh dari Allah. Kita jauh daripada yang mencipta jiwa tersebut. Jadi that's why lah perlu kepada usaha-usaha yang berterusan untuk kita tidak membunuh jiwa kita sebelum sampai masanya. Yang tadi yang kita dengar berita kematian tadi, itu dia pun mana sampai masa dia kan, mati, meninggal ke dunia ni. Maksudnya jiwa tu meninggal ke dunia ni, badan tu stay di sini. Jadi kita tak mahu jiwa kita ni mati kan, sebelum sampai pada waktu dia. Sebab apa kita banyak mendedahkan jiwa kita pada maasi kan, kedurhakaan pada Allah, sehingga kan jiwa tu sakit. Dan apabila yang paling itulah yang Ustazah share tadi kan, yang paling scary, yang paling menakutkan sekali adalah kita tak dapat pertolongan waktu sakarat nanti kan, nak transition ke kehidupan seterusnya, kita tak dapat pertolongan. Jadi yang Ustazah KB share tu, ayat Fussilat 33 tu sangat crucial sebenarnya. Kita dengar macam biasa je kan, tapi kalau kita dalami tafsir tentang tu, kita rasa macam berpeluh kan dengar. Sebab apa kebersihan jiwa tu sendiri kan, usaha-usaha nak membersihkan jiwa tu sendiri sebagai tiket untuk kehidupan yang bahagia seterusnya kan. Kita nak jiwa kita yang dia sentiasa cuba dibersihkan dengan proses tarbiyah ni kan, dengan usaha-usaha kita nak dekat pada Allah ni, sehinggalah satu masa bila kita dipanggil Allah kan, apa memang kita semua akan dipanggil Allah pun. Jadi di mana waktu tu Allah panggil kita dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang ni, mutmainnah ni, bukan yang tenang macam tak ada masalah ke, bukan. Jiwa yang dimaksudkan ni adalah jiwa yang mana dia rasa tenang nak taat pada Allah. Dia tak rasa macam tak malah aku taat pada Allah, tak. Dia senak dekat dengan Allah, dia senak duduk antara tarbiyah, dia senak mencintai Al-Quran, dia senak belajar tentang Allah, dia nak meluahkan segala keresahan dia pada Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah iktiraf iman kita. Kan? Allah bagi, Allah jemput kita masuk kan ke dalam dakapa redha dia. Jadi yang tu apa lagi kan? Apa lagi yang kita nakkan kan? Selain daripada tu kan, Allah redha. Allah redha dengan usaha kita walaupun sikit. Kan? Di mana Kak akan tutup lah satu hadis Muslim tentang orang yang bunuh 100 orang kan? Dia niat nak berubah. Kan? Dia baru niat nak berubah. Dia tak berubah lagi. Baru niat. Tapi macam mana dia tiba-tiba dia meninggal kan? Tapi macam mana Allah bantu orang yang nak niat beramal soleh ni? Kan? Nak jadi hamba yang Allah Ta'ala ni, di mana akhiran dia bukan neraka tapi di syurga. Kan? Jadi macam itulah kita nak niat kita, maksudnya start daripada apa tu? Daripada niat ni, kita mula pasang niat amal soleh. Kita baru niat dan kita harap, dan memang pun banyak actually dalil dalam Quran Ibn Hadis bila kita berniat amal soleh memang Allah bersama. Allah akan bantu. Allah akan bantu dalam usaha-usaha kita nak bergerak ke arah perubahan yang lebih baik. InsyaAllah. Jadi setakat tu saja kot adik-adik. Allah. InsyaAllah, terima kasih atas sesi penutupan sebentar tadi. Sangat compact dan sangat mengesani jiwa-jiwa kita insyaAllah kan. Jadi kita akan adakan sesi bergambar. Semua boleh buka kamera. Jangan lupa pakai tudung. 20 orang ni moga orang kata apa, tengok wajah-wajah sahabat tak adalah pula. Saibah kita belum dapat orang kata apa, sedikit semangat dan orang kata apa ni lah, mungkin tengok wajah-wajah orang solehah ni dapat pahala. Okay, jadi siapa yang akan ambil gambar? Ain boleh Ain? Nah, I boleh tolong screenshot kan? Yang lain tak mau buka ke? Boleh Kalau dah tengok. Ain boleh Jadi Oh, Nawal dia tengah masak. tengah masak. Okey, Nawal teruskan. Priority Nawal husband tu Nawal dia pukul utama. berapa tu Nawal? Nawal tengah hari apa? Petang dia. Tengah hari je, tengah hari. Dia awal sikit. Ain screenshot ah. Okay. 1, 2, 3. Lagi sekali. 1, 2, 3. Style. 1, 2, 3. Dah kan? Dah. Dia dengar ayam berkokok dah tu. InsyaAllah. Jadi terima kasih pada dua orang panel yang sangat kita segani dan kita kasihi insyaAllah. Ustazah Khairul Badriyah binti Jaafar dan juga Kak Farhana Luqman atas segala perkongsian dan ilmu yang diberikan. Moga-moga kita semua yang hadir pada petang ini merupakan satu, orang kata ini pun satu mujahadah lah supaya kita ni makin dekat dengan Allah insyaAllah kan. Moga apa yang diberikan pada hari ini menjadi mungkin motivasi kepada mereka yang sedang mengalami apa-apa ujian kan, dan juga menjadi petunjuk kepada mereka yang sedang mencari ilmu insyaAllah kan. Jadi kita akan tangguh majlis kita. Ada mungkin AJK program Isa atau Akilah ada apa-apa nak disampaikan ke? Tak ada?